Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala man anzara binar basyar bijin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hizal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika syurna alaina rahmataka zakirna ma nusina ya zal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Fayassir lana umurana wakhtim lana bis sa'adah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sambung kita muka surat 85. Hak Jawi tu. Okey je lah. Dan ketahui olehmu tu kan. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu 3 pangkat. Jadi ikhlas ni ada 3 pangkat. Ikhlas kita mengaji dah dulu ni. Apa dia ikhlas? Iaitulah suci hati, bersih hati, kosong dalam hati kita ni daripada sebarang campuran. Maknanya tiap-tiap ibadah yang kita buat, tiap-tiap ibadah yang kita lakukan ni, dia tak boleh ada campuran untuk apa pun tak boleh. Melainkan kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau ada campuran nak bagi orang tengok sama, nak bagi orang puji sama, nak bagi orang sanjung sama, maka hak tu dia panggil ibadat tu, dia panggil ibadat yang tidak ada ikhlas. Bila tidak ada ikhlas, maka dia akan jadi haba'an mansura. Jadi debu-debu yang berterbangan. Jadi tak ada nilai, tak ada pahala apa pun. Tu. Macam tong kosong, macam tin kosong. Walaupun tong tu besar, walaupun tin tu besar mana pun, tapi kalau tak ada benda apa pun, ringan, besar lagu mana pun, tong ringan, kosong. Tu tong drum. Tendang lagu tu boleh terbalik. Tapi kalau ada ayak penuh, tak boleh nak tolak tu. Tu dia. Itu ibadat yang kita kata, yang ada nilai di sisi Allah Ta'ala ni, berdasarkan keikhlasan kita. Tu. Jadi kalau ada ikhlas, maka tinggi nilai dia. Kalau tak ada ikhlas, tak ada. Tak ada. Jadi ikhlas ni, kita buat ibadat semata-mata Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala suruh, kita buat. Tu ikhlas. Jadi orang kata pun tak apa. Orang puji pun kita tak rasa apa. Orang keji kata hina pun kita tak rasa apa. Tapi kalaulah kita ni buat ibadat, orang puji kita rasa seronok. Orang keji kita rasa tak syok. Kena cek balik. Boleh jadi ketika kita buat ibadat dulu ni, kita buat kerana orang. Kalaulah kita buat kerana Allah Ta'ala, maka kita tak peduli walaupun orang puji pun tak kisah. Orang nak kata pun kita tak berasa apa. Sebab kita buat tu kerana Allah. Jadi kalau orang kata, pasal apa kita nak merasa melenting? Pasal apa kita nak merasa sakit hati? Kalau betul-betul kita buat kerana Allah Ta'ala. Jadi bila orang kata nasihat pun tak boleh terima, orang tegak tak boleh terima, ini bermaknanya ketika kita buat ibadat dari tu ni, boleh jadi kita buat ni kerana nak bagi orang puji. Boleh jadi kita buat ibadat tu nak bagi orang tengok. Jadi bila orang kata sikit, orang tegak sikit, tak boleh terima. Pasal apa tak boleh terima? Pasal kita buat itu pun kerana orang. Tapi kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, kerana Tuhan nak tunjuk, bagi Tuhan tengok, nak bagi Tuhan nampak, maka tak ada perasaan tu. Orang kata pergi guna pun,
Pasal apa? Lah, aku buat bukan pasal hang. Jadi kalau hang nak kata pun, ikut suka hang. Kalau hang nak keji, nak hina apa, ikut suka. Pasal aku buat tu kerana Tuhan. Jadi, bagi Tuhan tak hina, sudah. Tengok ada. Tu. Sayyidina Umar tengok ada orang yang hebat. Sampai jadi khalifah lagi pun orang tegur dia terima. Jadi khalifah dah tu. Tu. Jalan pergi dengan tentera ramai-ramai. Jalan guk jalan pergi. Nah, orang tua seorang tahan perempuan. Tahan. Kata siap tunjuk tangan ni Kak Umar. Kita berani ke tunjuk tangan kat pemimpin ni? Ni Umar ni, nak buat hang ni. Hang ni sejak hang ni daripada kami kenal hang ni pada kecil-kecil lagi ni. Kecil-kecil ni kami kenal hang ni. Lepas tu Allah Taala angkat hang jadi Al-Faruq. Al-Faruq ni orang yang boleh, orang yang Nabi gelar Al-Faruq. Allah Taala bagi gelar Al-Faruq ni. Sayyidina Umar ni orang yang membezakan antara hak betul, hak salah. Pegas sungguh. Hak salah tetap salah. Tak kira siapa. Hak betul tetap betul. Allah Ta'ala angkat hang jadi Al-Faruq. Kami kenal hang. Sampai Allah Ta'ala angkat hang jadi khalifah. Tu, sampai hari ni. Allah Ta'ala hang, daripada hang tak ada apa-apa. Sampai Tuhan angkat hang jadi khalifah. Tapi hang kena ingat, wahai Sayyidina Umar. Hang ni tak ada nilai pun. Tak siapa-siapa hang ni sebenarnya bukan siapa-siapa. Kalaulah Allah Ta'ala yang tak angkat hang. Tengok tu nasihat Sayyidina Umar. Tengok dengar Sayyidina Umar tu. Terima. Tak. Hang ni, hang jangan duk rasa apa lah. Hang ni bukan siapa-siapa pun. Kalau Allah Ta'ala tak angkat hang ni, tanpa Allah, hang bukan siapa-siapa. Daripada hang orang biasa tak masuk Islam. Daripada masuk Islam tu hang diga Al-Faruq. Daripada Al-Faruq hang diga pimpin. Sebenarnya hang bukan siapa-siapa tanpa Allah. Sebab tu kita kena buat ibadat ikhlas sungguh. Maka tanda dia ikhlas ni, bila orang tegur kita, orang nasihat kita, lapang dada. Sini mak kata, tak apa. Yang pengawal hak kiri kanan tu nak pergi rempuh dah. Tak. Sini mak kata apa? Jangan. Hampa kenal tak siapa dia perempuan tu? Rupanya mereka tak kenal perempuan tu. Rupanya mereka tak kenal siapa dia yang duk tegur Sayyidina Umar tu. Yang nasihat Sayyidina Umar. Yang peringat Sayyidina Umar. Itulah Qaulah Sa'labah. Tak. Allah Ta'ala seorang perempuan yang nama dia tu disebut dalam Quran. Seorang perempuan yang pergi jumpa Nabi ketika suami dia zihar dia tu. Suami dia zihar dia, suami dia kata, hang ni macam ngamuk aku ni. Kan dalam hukum fiqh kat kita ada hukum zihar kan. Jadi suami bila menziharkan isteri, haram dia pegang isteri dia. Dia kata kat isteri dia, belakang hang macam mak aku kan. Dengan niat nak menziharkan isteri dia. Haram. Maka perempuan ni pergi jumpa Nabi lah, tu Nabi kata, dah tak boleh dah Nabi kata, kan. Tu. Lepas tu perempuan ni balik dia merayu, minta doa kat Tuhan, kan. Maka Allah Taala hantar Jibril pada Nabi, tak. Hantar Jibril mai wahyu pada Nabi. Habaq kata perempuan tu boleh kembali pada isteri dari suami dia lagi. Maknanya boleh lagi lah, bukannya tak boleh terus lah. Boleh lagi, tapi ada syarat lah, dia ada kafarah zihar tu, kan. Tu dalam fiqh lah. Jadi perempuan ni lah yang disebut dalam surah Al-Mujadalah mula-mula sekali. Allah Taala sebut Allah Taala aku dengar perbuatan engkau wahai Muhammad, dengar duk sembang dengan perempuan dengan Qaulah Sa'labah. Aku dengar Sa'labah Qaulah Sa'labah ni merintih, merayu. Minta kat aku sungguh-sungguh. Tengok. Orang yang ikhlas hati dia minta, ya Allah, kesianlah kat suami aku ni tak ada siapa dah nak urus dia. Kalau aku tak boleh bersama dia, siapa nak tolong makan minum dia, siapa? Tengok dah. Ni orang perempuan yang ikhlas yang minta pada Allah Ta'ala. Tu sampai tercatat, disebut walaupun tak sebut nama terang-terang Qaulah tak ada, tapi Allah rakam perbualan mereka tu, disebut seorang perempuan yang bercakap dengan Nabi tu. Qaulah tu. Qaulah Sa'labah. Tapi kita jangan keliru lah, sebab Qaulah ni ada 3 Qaulah ni. Dalam Islam ni, dalam perjuangan agama Islam ni, nama Qaulah yang hebat ni, ada 3 nama yang paling hebat yang kita tahulah. Mungkin ada lebih lagi kita tak tahu. Tu Qaulah Sa'labah, hak kita cerita tadi ni. Qaulah Sa'labah ni yang nama dia tertulis dalam Quran. Walaupun tapi nama tak sebut jelas lah.
Sebut seorang perempuan. Seorang perempuan ni mana kena pada qaulah Sa'labah. Yang keduanya qaulah Al-Azwar. Tu qaulah Azwar. Qaulah Azwar ni hak yang panglima. Qaulah Azwar ni perempuan yang berjubah hitam yang masuk dalam perang. Pergi perang bunuh orang kafir puluh-puluh orang. Yang lepa Khalid Al-Walid pun tak tahu ni lelaki ke perempuan ni, tak tahu, pakai tutup habis. Nampak biji mata kan. Tu. Jadi tak tahu ni lelaki perempuan ni sebab langkah sangat ni bunuh orang kafir ni. Tu last kali panjang cerita lah. Boleh pembuka baru tahu nampak. Ini nama dia qaulah Al-Azwar. Qaulah Al-Azwar, qaulah Sa'labah. Satu lagi dia ingat tak? Qaulah Al-Azwar, qaulah Sa'labah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qaulah apa satu lagi dah? 3 qaulah ni. Qaulah Sa'labah nama dia menggegarkan langit. Qaulah Al-Azwar panglima. Tak ingat dah aja, tak apa nah. Tidak salah. Kalau kita ingat kita akan kembali balik. Jadi ada 3 qaulah yang masyhur, tapi yang kita sebut di sini yang teguk Sayyidina Umar tu, teguk Sayyidina Umar ini adalah qaulah Sa'labah. Qaulah Sa'labah. Satu lagi apa dia tu nama dia? Qaulah apa tu? Qaulah bin Hakim. Yang piminang Siti Aisyah dekat Nabi tu. Ni qaulah bin Hakim. Qaulah juga ni. Ya betul? Qaulah bin Hakim. Kan? Qaulah bin Hakim. Kawan Siti Khadijah. Qaulah bin Hakim. Kalau silap, kalau kita jumpa betul balik ya. Tapi kalau tak silap ni lah Qaulah bin Hakim. Kalau tak betul, tolong perbetul. Akan terkan Facebook jadi Qaulah bin Hakim, kawan Siti Khadijah yang pergi jumpa Nabi, tanya Nabi, wahai Rasulullah, tak mau kau cari pengganti ni? Tu. Anak apa Nabi kata, siapa dia? Dia kata anak dara pun ada, janda pun ada. Siapa anak dara dia, wahai Qaulah? Anak dara Aisyah, anak Abu Bakar, kawan kau sendiri. Tu. Kalau janda Saudah bin Zam'ah. Ni qaulah juga. 3 qaulah yang hebat ni. Tu tak. Panjang cerita kan. Nabi mimpi jumpa Jibril mai hantar dalam kain sutra. 3 malam berturut-turut mimpi buka nama tertera gambaran rupa Aisyah dalam sutra yang dilipat. Tu dalam mimpi Nabi. Wahyu mimpi. Dah. Jadi tu kita kata ikhlas. Kita kena ingat balik ikhlas kita ni. Kalau betul-betul kita buat sesuatu benda ikhlas, jangan peduli orang kata apa. Jangan berasa apa orang kata apa. Tu. Kita buat asalkan hak kita buat betul dengan Tuhan. Tuhan redha apa kita buat. Kalau orang kata pun kita anggap sebagai gurau senda. Tak. Kita anggap sebagai gurau senda. Tak. La'ibun walahun. Tak. Memang dunia ni Allah Taala kata tempat. Dunia ni tempat bergurau senda. Dunia ni hanya gurauan. Gurauan, permainan, la'ibun walahun. Permainan dan gurau senda. Jadi biasa saja benda lagu tu orang uji, Allah Taala uji kita, orang kata lagu ni, orang kata lagu ni. Tak. Tapi kalau kita buat benda tu tak ikhlas, bila orang kata, kita akan berasa hati terlalu teruk. Kita akan berasa teruk-teruk. Ni aku penat buat benda ni. Boleh dia kata lagu ni. Hang buat tu pasal apa ni? Tak. Aku buat aku ni hiyah ni buat elok-elok ni. Boleh dia kata tak elok ni. Tak, hang buat anak siapa hang buat? Hang buat tujuan untuk apa ni? Buat. Tu. Itu nak tengok tu. Kalau buat kerana Allah Taala, biar dia kata api. Aku buat betul dah. Tu. Dia nak kata-kata api, kan dia Tuhan. Tengok tu. Baik, tengok dia kata. Ni kita masuk dia. Dan ketahui olehmu. Ikhlas dulu kita bincang tu. Ada 3 pangkat. Yang kata bersih hati, suci hati. Tu. Ada 3 pangkat. Seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam ni siapa dia ni? Dia ni. Zakaria Al-Ansori. Syekhul Islam ni Zakaria Al-Ansori. Dia ni wali Allah Ta'ala yang sentiasa berpakaian kemah, yang sentiasa berpakaian smart. Wali Allah Ta'ala ni bukan selekeh, kotor, sabut gitu dah.
Pakai segok-segok, pakai bersih-bersih wangi-wangi tu. Tu Allah Ta'ala bukan mau kotor-kotor. Dah. Itu Syekhul Islam. Dalam kitab bila sebut Syekhul Islam, kalau Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ni Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansari. Dia sebut di dalam Syarah Al-Qushairiyah. Dia kata apa? Pangkat yang pertama. Jadi dalam risalah dia kata zuhud ni ada 3 martabat ni. Ada 3 peringkat lah. Ada tiga peringkat. Yang pertama, bukan zuhud, minta maaf, ikhlas. Ikhlas ni ada 3 pangkat. Yang pertama, bahawa mengerjakan oleh hamba, kita buat ibadat, amal ibadah kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala. Hak ni ikhlas yang pertama yang tertinggi kali ni. Tu dia hebat, maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Hak ni yang tertinggi sekali. Ranking nombor 1 teratas sekali. Buat ibadat jangan ingat apa pun. Buat ibadat jangan nak balasan apa pun. Buat ibadat apa pun tak ingat apa. Apa dia? Kita duk kata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tu makna lillahi ta'ala. Kita junjung titah perintah Allah. Buat sesuatu ibadat kerana Allah. Maksud kerana Allah Ta'ala, aku junjung apa Tuhan perintah, apa Tuhan titah, aku junjung. Hak ni ikhlas tertinggi kali ni. Sebab tu Allah Ta'ala marah bila kita buat ibadat kerana riak. Sebab tu tak ada pahala orang buat ibadat kerana riak digelak syirik yang khafi, syirik tersembunyi. Pasal apa? Mulut kata lillahi ta'ala, Allah Akbar, lillahi ta'ala. Hati nak bagi orang puji. Tak boleh. Itu. Itu bukan kerana Allah Ta'ala. Yang tu pemohong Tuhan tu. Tu Tuhan letak syirik yang khafi tu. Syirik yang tersembunyi. Seolah-olah macam syirik dah. Cuma tu tak kapiak je. Tapi dosa besar. Pasal apa? Lidah kata Allah, hati orang. Lidah kata Allah, hati puji. Lidah kata Allah, hati nak orang sanjung. Tak dapat. Tak dapat. Haba'an mansura. Jadi debu yang berterbangan. Dahlah amalan jadi debu berterbangan. Mati kena siksa. Ya qasir, ya fajir. Tak Tuhan sebut. Orang yang rugi, orang yang jahat. Tu. Pergi di padang mahsyar tu Allah Ta'ala orang kat orang riak ni. Hei, hang pergi minta pahala amalan ibadat kat siapa hang tunjuk. Hang pergi cari siapa ada yang hang tunjuk dunia tu. Kat siapa yang hang nak tunjuk kat dia, hang pergi cari dia. Minta pahala kat dia. Aku tak bagi dah. Dah kita buat ibadat kerana orang, padanlah Tuhan suruh pergi cari orang tu pun. Kalau kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala, tak apa Allah Ta'ala nak balas. Macam kita lah. Orang buat kerja kat orang lain, takkan kita nak gaji kot. Orang buat kerja kat orang lain, pasal apa kita nak gaji dia? Gila kot. Tu je. Hang buat kerja kat dia, hang pergi motong rumput rumah dia, hang pergi kat rumput dia, pergi minta kat dia lah. Minta kat aku siapa je. Dah. Jadi kita buat ibadat tu kerana orang. Nak bagi orang sanjung, nak bagi orang puji, nak bagi orang angkat kita. Minta kat dia lah. Tuhan tak bagi? Tak bagi? Dah. Ini maksud ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Junjung titah perintah. Tiap-tiap ibadat kita buat, tak kira semayang ke, puasa ke, sedekah jariah ke, apa saja ke. Tak ada tujuan satu apa pun kita buat tu. Melainkan nak cari redha Tuhan. Bagi Tuhan berkenan kat aku. Bagi Tuhan aku anggap aku ni sebagai hamba dia. Tengok tu. Bagi Tuhan buat aku ni sebagai hamba yang dicintai. Nah. Kita duk mengaku kita hamba Tuhan ya. Tak tahu Tuhan mengaku kita hamba ke tak? Tu. Fadkhuli fi ibadi. Tak tahu kita ni. Tu. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati, dan masuklah syurga. Tu. Tak tahu kita ni masuk hamba Tuhan ke tak? Kalau hamba Tuhan sungguh, masuk golongan tu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Boleh masuk golongan hamba Tuhan. Kalau nafsu amarah bisu, taklah hamba Tuhan lagi. Pasal apa? Bila amarah bisu, itu hamba apa tu? Itu hamba nafsu.
Hamba dunia. Hamba nafsu. Hamba dunia. Bukan hamba Allah. Tuhan kata nak jadi hamba aku dia ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dia kena jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah dulu. Nafsu hak sejahtera, hak tak ada sifat kecelaan. Barulah hak tu fadkhuli fi ibadi. Barulah masuk kembali pi berimpun dengan hamba-hamba aku. Ni tak ada riak ujub ada lagi, ikhlas pun tak ada, buat ibadat tak ikhlas. Lepas tu nak masuk dalam hamba Tuhan macam mana? Tak lagi. Jauh lagi perjalanan kita. Duduk gali macam kita duduk gali telaga. Kuih lagi dalam, lagi banyak. Kan? Gali kuih dalam. Dan dalam lagi banyak. Lagi banyak. Korek jangkat tu nak keluar yang apa? Kuih dalam. Kuih banyak. Ngaji tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Tu kuih gali, kuih banyak. Kuih gali, kuih banyak ilmu. Cayak. Korek kuih keluar. Korek temuk. Tu kena mengaji kita ni, kena mengaji. Tu yang pertama tu. Ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, junjung titah perintah Allah Ta'ala. Tak ada campuran apa pun dalam ibadat tu, tak ada. Sikit pun tak mau. Lepas tu kita orang awam ni lagu mana ni nak buat ni. Ya Allah, susahnya ikhlas nak peringkat pertama. Memang payah pun. Sebab apa? Maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Hak ni pangkat pertama sungguh. Rabi'atul Adawiyah, Hasan Basri, Imam Ghazali ni orang-orang lagu ni lah ni. Sahabat-sahabat Nabi, semua lagu ni. Tu pangkat tinggi sekali. Buat apa satu tu semua kerana Allah Ta'ala. Tu sebab taklah bantah. Sahabat Nabi kata buat hak tu. Nabi kata pi. Nabi kata jom. Hijrah. Nabi kata duk tani duk. Tengok tak? Pangkat yang kedua. Tengok. Ikhlas ni rendah sikit ni. Ikhlas yang pertengahan. Hak ni ikhlas yang duk di tengah-tengah sikit. Maknanya tak terlalu tinggi sangat, tak terlalu rendah sangat. Iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah. Ibadat, bila sebut amal ibadah, sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, apa ke, tak kira lah. Amal-amal yang kita buat hak Allah Ta'ala perintah tu ibadat. Kerana menuntut pahala. Ni kita ni. Tak. Mujuk termasuk ikhlas juga tu. Kalau tak termasuk ikhlas dalam mampih kita. Tu. Seronoknya dengan pahala cerita lagu ni nak buat. Mujuk masuk ikhlas juga. Tapi ikhlas ni dia ikhlas yang pangkat kedua. Dia tak boleh lagi nak naik pangkat pertama tu. Tak lagi. Tak lagi. Kita buat kerana nak balasan Allah di akhirat. Dengar kata syurga ni, ya Allah buat dengan batu permata yang putih. Dalam tu rumah Allah Ta'ala buat rumah 40. Dalam syurga tu ada 40 buah rumah yang dibuat dengan batu delima yang merah. Tu dia. Lepas tu dalam rumah tu pula 40 bilik pula buat dengan zamrud yang merah pula, yang hijau pula. Tu dia. Dalam 40 bilik tu pula ada bidadari pula. Tu lah seronok sangat kita tu. Kan? Tu. Lepas tu dalam tu pula ada 40 hidangan makanan. Dalam syurga tu. Makan sampai 40 hidangan, 40 cita rasa. Makan bukan macam makan dunia ni, makan kenyang. Makan habis semua. Boleh habis 40 talam tu lincit makan. Kita lah ni 2 pinggan pun sengkok dah. Tu main umur-umur bayar kita ni lagi tak boleh fikir 2 pinggan dah. Pinggan pun dia sengkok dah. Tak boleh pergi dah. Tu pasal apa? Pasal itu dia panggil harga murah dunia ni. Murah dunia ni. Murah. Kita yang kata, mahalnya dok, murah. Sebab tu kita makanlah makanan tu dia tu. Lepas makan tu dia tu. Ada daging, hak jenis daging sampai 200 lebih dia tu. Hak jenis daging kata apa tu jenis daging lembut, lepas tu daging lembu kan. Tu pi jenis duk cincang gula tau. Kan? Ribu pun dah kan? Ribu je. Kita nak makan takut je. Tak. Sampai 1,000 kat makan ni. Daging saja kan? Tak RM10. Tetap kita kata harga dia sebenarnya murah je. Makan tu kenyang. Dah. Orang main hidang lagi tak boleh pergi dah.
Orang belanja lagu ni pun tak boleh makan dah. Tapi akhirat, syurga dak. Mai ngap. Habis semua 40 hidangan. Tu setiap bilik 40 hidangan. Tu bilik kedua, bilik ketiga. Makan habis. Macam mana boleh makan aku tu? Tu kita kata syurga ni makan ni bukan pasal lapang. Makan pasal nikmat. Nikmat lain tak. Kita makan pasal lapang. Bila lapang makan kan kenyang. Bila kenyang stop malah. Tak. Ni makan pasal nikmat. Makan sedap. Makan tak sedap tak habis mungkin nanti. Allah Taala kata dalam kitab Isyarah Imam Qurtubi. Dia kata tiap-tiap pagi ni kita akan buat menghabisi ke semua nikmat yang Tuhan hidang kat kita tu 40 bilik, 40 semua kita boleh rasa semua habis. Lepas tu esok Tuhan buat lain pula. Esok rasa lagu lain pula. Lusa rasa lagu lain pula. Ya Allah, tak habis-habis syurga ni dia ni. Nikmat duk sonok-sonok tu, kan? Tapi nak dapat dia tu dia payah dia. Kan senang tak? Tu. Kalau duk makin tidur pergi 10 pagi sedia je nak surga ke mana? Tak. Subuh biasa ke 8 surga ke mana? Tu. Tak. Tahajud umur berapa ni Pak Luar ni? Hidup 18 tahun dah. Tahajud berapa kali dah? Sekali tak nak makin lagi. Nak masuk surga ke mana? Tu. Tahajud sekali tak nak makin. Tu. Jadi inilah kita kata maknanya benda-benda yang kita tak nak membawa kita kepada syurga. Tak? Amalan-amalan ni lah yang menyebabkan Tuhan redha pada kita tu. Jadi yang keduanya pangkat ikhlas juga. Walaupun kita kata, "Weh, aku sembahyang kerana nak balasan." Hang mangkit tahajud apa ni? Aku mangkit tahajud dengan kata syarat nak dapat bidadari kena mangkit tahajud. Tu, mangkit tahajud. Syarat nak dapat kita syurga kena puasa sunat. Puasa? Ya, tak apa. Jadilah beda tu. Tu pasal apa yang duk habaq kata pangkat tinggi tadi tu. Ini hak pangkat 2, pangkat ketiga ni kat ni. Ini umpan-umpan dulu. Budak-budak tu kita sementara dia nak kenal siapa mak pak dia, upah dulu. Sementara dia nak kenang jasa mak pak dia bela pada kecil, bagi upah dulu. Dah. Pergi kedai upah RM3-4. Esok ni bila dia kenal dah siapa pak, dia kenal dah apa erti ibu bapa. Bukan kata dia nak ambil upah, dia bagi lagi kat mak pak dia tu. Tu. Macam tu juga hamba dengan Allah. Sementara nak kenal Allah Taala sungguh-sungguh dengan pengenalan yang terpilih, pengenalan yang khusus. Kita kenal secara i'tiqadi dulu. Tak apalah buat amalan kerana syurga pun, tak apalah buat amalan neraka pun. Tapi duk mengaji lama berpuluh-puluh tahun dah ni, buanglah lama-lama perasaan tu. Lama-lama buanglah, janganlah ketika baca tu niat nak hak tu. Hampir 50-60 tahun duk sembahyang dah, tak usah ingatlah pahala tu. Sembahyang tu anggaplah Tuhan ni perintah kita, sudahlah. Tapi budak-budak umur 5-16 baru nak sembahyang, tu lah dia kena ceritalah. Kalau tak sembahyang, syurga tak dapat. Kalau tak sembahyang ni, tak lepas syurga, tak apalah baru nak mula buat sembahyang. Ni sembahyang dah sampai 5-60 tahun dah lama-lama ni, tak usah ingat dah hak tu lah kita ni. Kita buat, anggap kata Allah tu bela kita lama dah. Allah Ta'ala bagi makan kita lama mana dah. Tuhan bagi kita kaya senang lama mana dah. Tuhan bagi kita sihat lama dah. Maka takkan kita tak mau kenang jasa Tuhan kot. Takkan kita tak mau balas jasa Allah. Mak pak bela kita daripada kecil tapak kaki 2 jari tu. Tu bangkit tengah malam tampak nyamuk. Tapi umur dah 13, upah dulu tak apalah. Sampai umur dah kita 3-40 dah, takkanlah nak minta balasan lagi kot. Mak suruh pergi kedai. Umur 40 takkanlah kita kata mak pesan beli kuih nak ambil duit. Umur 40 mak pesan beli beras gula, takkan kita gamak ambil duit. Tak gamak dah. Pasal apa tak gamak dah? Pasal dia kenal mak dia. Pasal dia kenal pak dia. Macam itulah hak pangkat pertama tadi ni. Bila kita naik di pangkat yang pertama, ketika tu kita buat ibadat, kita tak ingat apa dah. Allahu Akbar. Tak terlintas pun nak syurga lah. Tak terlintas pun dapat balasan ni dah. Pasal apa? Ketika tu kita kenal Tuhan sungguh-sungguh dah. Kita dah kenal dah Allah tu Allah. Itu bandingan dia. Ni bandingan pangkat kedua, hak ketiga dengan pertama ni dah.
Sebab itulah dalam kitab, maka Allah Ta'ala bagi juga pangkat kedua. Allah Ta'ala cipta juga pangkat yang ketiga. Pasal apa? Sebab manusia ni dia tak sama pangkat-pangkat. Tu sebab manusia ni sementara nak pandai, sementara nak cerdik, dia kena upah dulu. Dia kena habaq balasan dulu. Tak? Tu di atas sini tu. Pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan, bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah. Dia buat ibadat kerana menuntut pahala. Tak apa. Pasal apa kita buat amal pahala masih lagi diberi pahala dan masih lagi dikira ikhlas? Sebab ulama jawab, sebab syurga pun Allah Ta'ala yang janji juga. Tak? Neraka pun Tuhan janji juga nak bunuh neraka, kan? Syurga, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala janji. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan orang yang baik, balasan orang-orang yang hebat, balasan orang-orang yang syukur dengan Allah, yang taat kat Tuhan. Tu syurga yang mengalir di bawah air dan mengalir. Jannatul adnin tajri min tahtihal anhar. Tu. Jadi maknanya kalau kita buat amal syurga pun masih tak salah. Masih termasuk ikhlas. Pasal syurga tu Tuhan sendiri sebut dalam Quran. Dan Tuhan memang habaq nak bagi. Jadi tak salah lah kalau kita buat kerana tu. Tak salah. Tapi cumanya nak banding dengan pangkat yang tinggi yang atas nombor 1 tak boleh lah. Sebab kita walaupun kita Allah Ta'ala janji benda tu, tapi kita janganlah kita nak tunjuk nak sangat. Tak gitu. Macam kita kata orang upah lah tak. Memanglah orang upah, memang orang tak suruh saja. Janganlah tunjuk belahap sangat. Betul lah bandingkan dia. Tapi tak salah. Pasal memang ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan dan kerana lari daripada seksa. Pasal pemangkit malam ni, aku tak mau lah. Pasal sembahyang subuh ni, awal ni masjid. Aku tak mau dah lah, takut lah. Ya Allah, masuk neraka, aku tak tahan lah. Tujuan dia buat sembahyang subuh tu pasal apa? Nak lari pada neraka. Dosa tak? Tak. Nama ikhlas tak? Ya, ikhlas. Nama ikhlas dah. Tapi ikhlas pangkat yang kedua. Tak apalah. Jangan tak ikhlas langsung. Tetap juga. Jangan kita kono terus ya. Kerana Allah pun tak. Kerana syurga pun tak. Kerana nak jaga kita daripada binasa pun tak. Lepas tu kerana apa? Kerana nak bagi orang sanjung. Ni langsung tak dapat. Kerana nak bagi orang angkat. Tak ada. Kerana nak bagi orang puji. Ni langsung tak ada. Ni lain pada 3 kita bincang ni. Terjun neraka. Ni terus tak mau dah. Tu yang penting kita bagi mengaji baik ikhlas, kita bagi beza antara tiga-tiga ni. Sekurang-kurang kalau kita tak boleh naik pangkat yang muqarrabin tertinggi, ambillah pangkat kelas tadika dulu. Tadika jadilah. Jangan kita keluar terus tadika pun tak. Terus tak masuk kelas. Tak dapat apa tu. Tak. Tu dia kata di sini tu. Ya, pangkat yang kedua, ikhlas yang kedua tu, dia buat ibadat tu, dia buat sembahyang malam, dia baca Quran banyak sebab nak cari pahala, kerana nak dapat pahala balasan, dan kerana nak lari pada seksa, tak mau seksa tu sembahyang juga ni. Ya, bagus dah tu. Tu bagus dah. Kata hang sembahyang apa? Sembahyang bila saya masuk neraka pula. Bagus dah. Ya, jangan kata, apa hang ni tak ikhlas ni, tak solat kacau lagi, lebih pi lah umur 14 15. Umur 14 15 nak ikhlas apa terang mana lagi. Terang tu jadilah tu, mau juga sembahyang. Jangan tak mau sembahyang langsung ya. Sembahyang sewak ni. Sembahyang pi lah lagi masuk neraka payah lah. Tak apa, bagus. Habaq dah cantik, elok. Tak. Ni kita budak-budak belajar sembahyang, duk suruh ikhlas muqarrabin dah ya. Tak. Duk suruh jangan makan nasi dah. Duk suruh makan roti sekepi dengan garam. Mati. Dia lari dia tak main dah dia kan. Tu. Jadi mula-mula kita nak latih dia tu. Tak apalah.
Biarlah dia buat tu kerana nak syurga, kerana nak lari pada neraka. Tak apa cik oi, hang semayang sudahlah. Tu. Tu yang kedua. Pangkat yang ketiga, ni paling rendah je lah. Paling rendah pun tak apa dia tetap dapat juga ikhlas. Paling rendah pun tak apa. Tetap pahala dikira Jangan kita ambil yang bawah pada 3 ni. Terkeluk pada 3 ni tak maulah. Tak maulah. Kalau terkeluk pada 3 ni terus tak ada pahala dan terus terjun neraka. Ni tak mau. Macam mana hak ketiga? Ikhlas yang lebih rendah, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah. Dia buat ibadat lagu ni dia ni. Supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia. Kena jaga ni Maksud hak ketiga ni yang tak apa ni, dia nak cari kemuliaan di sisi Allah. Hak ni tak apa je. Tapi kalau dia cari kemuliaan di sisi manusia, yang ni haram tak boleh. Pasal mayang ni. Mayang pergi satgi. Bos tengok satgi, dia naik pangkat aku. Kan? Dia tengok satgi, dia puji aku. Yang ni tak boleh. Sebab itu kita mencari kemuliaan di sisi manusia. Di sisi Allah, memang tak apa. Memang kita ni kena mulia di sisi Allah. Nampak tak? Yang tak bolehnya mulia kita nak mulia di sisi makhluk. Tak boleh. Tapi kalau kita nak mencari kemuliaan di sisi Allah, hak tu tak salah. Tak salah. Ni masalah dia ni. Dia buat ibadat tu, dia nak bagi Tuhan muliakan dia. Tak? Ikhlas juga. Tapi pangkat ketiga, contoh saya nak ajar. Buat ibadat zikir ribu-ribu ni Allah. Nak bagi Allah Ta'ala dia ni supaya bagi dia berjalan atas hayat. Nak jadi tok wali je ni tak? Zikir ribu-ribu ni niat awal tak kena dah. Tapi tak apalah, tak berdosa je ni. Tapi nak habaq atas pangkat ni rendah ni, pangkat ketiga. Pangkat ketiga. Sebab itulah kita kata karomah-karomah para wali ni, dia bukan satu benda yang sangat dituntut oleh wali-wali. Wali-wali Allah Ta'ala ni, Rabi'atul Ariyah ke, Hasan Basri ke, semua Sufyan Sauri ni, mereka bukan mau karomah tu. Sebab tu mereka karomah ni, ulama kata itu permainan mereka je. Permainan mereka. Mereka tak heran pun karomah tu. Tu sebab tu. Pasal apa? Sebab mereka buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Mereka buat ibadat hanya nak sembah Tuhan sungguh-sungguh. Mereka bukan mengharapkan karomah apa tak. Mereka tak mau buat ni pun. Tak. Pasal apa? Sebab kalaulah mereka tujuan mereka buat ibadat cari hak ni pangkat rendah sekali ni. Pangkat rendah sekali. Buat apa nak cari hak ni? Cumanya bila mereka buat ibadat kerana Allah Ta'ala, bila mereka naik pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, naik pangkat muqarrabin, ketika tu Allah Ta'ala secara automatik Tuhan akan bagi ni, hak ni. Secara automatik Tuhan akan bagi hak ketiga tu. Kemuliaan Tuhan bagi kat mereka. Boleh berjalan atas hayat. Allah Ta'ala mulia pada mereka ni, boleh berdiri atas angin. Baru Tuhan bagi tu. Tak ada minta, tak ada cari. Ni kita awal-awal zikir nak jalan atas hayat dah. Pijak-pijak layak tu tenggelam kepala kali. tak nak dapat lah. Buat ibadat mula duduk atas tiket yang tu nak zikir 1,000, ni 4,000, 10,000. Niat apa? Niat nak jalan atas hayat. Tak nak boleh jalan atas hayat. Tenggelam awal lagi. Tu tak. Jadi kita buat ibadat tu kerana Allah Ta'ala. Tapi bila bincang bab ikhlas, maka termasuk juga ikhlas pangkat yang ketiga. Tetap tak berdosa juga dia, tak berdosa. Masuk juga ikhlas. Tapi ikhlas martabat yang ketiga. Dia buat ibadat apa? Buat ibadat nak dapat kemuliaan di sisi Allah. Buat ibadat sebab nak bagi boleh berjalan atas hayat. Buat ibadat nak boleh berdiri atas angin. Tengok sahabat, para sahabat tak cari pun benda tu. Sebab tu tak timbul sangat para sahabat ni karomah-karomah yang macam ni tak timbul. Tu. Yang timbul kat mereka tu karomah macam mana? Tak, ya tengok. Istiqamah buat ibadah. Sayyidina Abu Bakar makan 6 hari sekali. Setiap 6 hari sekali makan Sayyidina Abu Bakar. Tak. Orang lain boleh buat tak? Tak boleh buat. Ni karomah yang paling besar sekali.
Istiqomah atas ibadat, mensedikitkan makan. Nah, mensedikitkan makan tu. Sayyidina Umar, banyak juga Sayyidina Umar seminggu secupak. Yang tu secupak. Tu. Sayyidina Bakar tinggi lagi dia. Setiap 6 hari sekali makan Sayyidina Bakar. Tu. Istiqomah tu. Lebih baik daripada 1000 karomah. Ada. Jadi bukan hak tu yang bercari. Sebab tu saya di para sahabat tak pernah timbul cerita para sahabat duduk berjalan atas angin. Tak timbul para sahabat jalan atas yang tak tenggelam. Tak timbul. Benda-benda tu. Sebab hak tu bukan benda yang mereka tuntut. Tak cari tu. Maka istiqomah mereka tu lebih baik daripada 1000 karomah. Min alfin karomah. Khair min alfin karomah. Tengok tu hak ketiga ni. Lagi. Ataupun termasuk yang ketiga je, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Ataupun dia buat ibadat tu supaya dia terselamat daripada kena apa-apa ke. Terselamat daripada kebinasaan dunia. Contoh dia abang, tengok. Yang pertama, hak pertama ni maksudnya hak martabat yang ketiga. Hak pertama di sini maksudnya martabat yang ketiga tu. Dia kira kat bawah tu. Dia kira kat bawah tu. Yang pertama tu maksudnya pangkat yang ketiga ni lah. Yang pertama seperti yang mereka yang membaca suratul Waqiah. Tengok tu. Supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Nampak kan? Jadi boleh tak kita baca kat? Boleh. Kita baca biar pi. Mula-mula nak latih budak-budak. Hei, baca kan hang ni, orang ni. Waqiah, bagi murah rezeki sikit. Dia baca niat. Tak apa. Masih lagi ikhlas tapi pangkat yang ketiga. Pangkat yang paling rendah sekali. Tetap tak berdosa dan boleh pahala je lah. Tapi pangkat ketiga lah. Tapi lama kita duk buat puluh tahun dah kau ni. Kita duk buat 2-30 tahun. Tiap-tiap kali baca tak pernah terlintas apa pun. Nampak dah je. Tu kata kita permulaan tu di peringkat awal tu tak apalah, biar pergi dah dulu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pahala lagi kalau orang yang ada niat lagu ni pun. Cumanya kita ni, sebab kita ni nak pi peringkat seterusnya. Jadi tak boleh kita nak duduk di martabat ketiga lagi je, tak boleh lah. Takkan sampai bila-bila kita nak duduk pangkat ketiga kelas-kelas ekonomi gitu ya, kan? Maka kita kena selangkah. Sebab nak pi kat Tuhan tu, dia kena duduk di hak muqarrabin tu. Dia kena duduk makan martabat hampir dengan Allah. Tu baru dekat dengan Tuhan. Ni kita duduk kelas ketiga ni jauh ni jauh. Tu macam dengan orang duduk tepi raja dengan kita duduk kat pintu nak keluar tu. Kan? Tu pintu nak keluar tu nak buat apa? Kan? Raja pun tak kenal kita. Tu. Jadi kita nak duduk dengan Allah Ta'ala ni, kita nak duduklah sebelah tu. Tak maulah duduk di pintu nak keluar tu. Tapi mula-mula pun tang pintu pun jadilah masuk juga. Tu permulaan tak apalah, tang pintu pun boleh masuk daripada duduk keluar dewan. Kan? Keluar dewan tak terpakai tu. Kan? Tu bandingan dia. Jadi orang ni kalau orang dia baca Waqiah, kita mai baca, kita niat nak bagi pahala murah rezeki, tak apa, jangan kata apalah. Memang hak ni pun boleh juga sah. Allah Ta'ala bagi lagi pahala kat dia. Tu, biar pergi kat dia, nak ajak, nak latih dia. Cumanya, bagi kita duduk mengaji lama, dah semayang lama ni, ahli mengaji lama, takkan kita nak duduk tahap ni lagi. Tang baca, tetap baca. Tiap-tiap pagi kita tak pernah tinggal Waqiah. Alhamdulillah. Baca Waqiah. InsyaAllah. Kelebihan dia memang dah Nabi bang dah. Bila kita baca tu, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita. Walaupun kita tak niat. Walaupun kita tak minta. Walaupun kita tak terlintas di hati, Tuhan bagi. Tuhan bagi. Lepas kita baca, kita berdoa lah. Doa tak apa pula. Doa kita minta. Doa masuk minta. Yang tak bolehnya ketika kita baca tu, kita niat tujuan kita membaca tu. Tujuan kita duk baca tu, tujuan kita beribadah tu, macam sembahyang. Tujuan kita duk beribadah tu, tujuan tu lain daripada Allah Ta'ala. Tujuan kita baca tu tujuan untuk kita tuntut kekayaan. Tak? Pahala dapat.
ikhlas masuk juga. Pangkat yang ketiga. Pangkat ketiga nah. Jadi kalau orang buat lagu tu, dia tujuan dia nak tu, ambil pergi kat dia lah. Nak marah apa. Sebab kita kata masih sah lagi. Masih sah lagi. Walaupun duduk dekat pintu nak keluar lah, tapi masih lagi dalam dewan. Tak apa lah dia. Tu kita sini tu. Yang keduanya, hak kedua, hak pertengahan tu, seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas, supaya dipelihara akan daripada was-was syaitan. Macam juga. Kita baca ayat Quran, bukan niat kerana Allah Ta'ala, tapi niat nak bagi jauh daripada gangguan syaitan. Tak? Boleh tak ya? Boleh. Tapi pangkat yang kedua. Berdosa pun tak, dan pahala boleh juga. Sebab nama dia ikhlas pangkat kedua. Hak tinggi sekali. Baca ayat Quran apa pun semata-mata kerana Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala sendiri yang pelihara aku. Allah Ta'ala sendiri yang jaga aku. Hak ni yang Nabi Ibrahim tak minta ni dia ni. Hak ni Nabi Ibrahim tolak malaikat minta. Ni kita nampak pangkat pertama dia ni. Hak ni kita nampak pangkat martabat pertama ni. Nabi Ibrahim duduk dalam api ni. Duduk dalam api. Jibril mai tanya dia nak minta nak buat apa? Malaikat angin mai jumpa dia, wahai Nabi Ibrahim. Ni aku malaikat angin. Aku nak hama dah, aku nak tolong ambil angin tiup api pergi padam. Nabi Ibrahim tak ya. Mai malaikat ayak pula, wahai Nabi Ibrahim. Aku malaikat ayak, aku nak ambil ayak daripada duk semua timpa mai habis ni. Tak mau? Jibril mai pula tanya. Nabi Ibrahim nak apa nak tolong ni? Tak. Maka Nabi Ibrahim tak mau juga. Pasal apa? Dia kata Allah Ta'ala tahu dah apa yang dia nak buat. Allah Ta'ala tahu dah apa aku nak. Hak ni pangkat pertama suruh dia ni. Jadi kita buat ibadat apa pun, kita jangan tak ada lintasan apa pun. Sebab apa? Kalau kita buat ibadat untuk kita minta rezeki, Allah Ta'ala tentu dah. Kalau kita minta buat ibadat untuk bagi kaya, Tuhan tentu set dah kaya miskin. Allahu Akbar. Ni pangkat tinggi ni kau ni. Hak ni pangkat tinggi je. Tu kita kata hak yang kalau orang yang pangkat kedua, ketiga, jangan kata apalah. Sebab nak naik pangkat yang pertama je bukan senang. Kita pun tak naik lagi, kan? Nak marah dak aku kita pun tak naik lagi, kan? Tu dia buat ibadat kerana syurga neraka. Elok dah daripada tak mau buat duk melidau kat jalan, naik angkat temu tu, kan? Tu. Dia buat sembahyang juga. Dia sembahyang juga kerana nak syurga pun. Baca waqiah juga nak beri murah rezeki dia. Biar pergi kat dia lah. Tu. Kita pun tak naik pangkat tu lagi, kan? Pangkat pertama tu tak perlu, tak ada apa dah je, tak mau apa dah. Pasal apa? Baca Quran minta rezeki. Dah rezeki Tuhan tentu siap dah. Baca nak minta nak terpelihara daripada syaitan. Setan tu pun makhluk Tuhan juga. Tuhan yang halau setan tu. Tu. Lepas tu Nabi Ibrahim tak mau, Jibril tanya pun tak mau. Pasal apa? Pasal kalau Jibril nak tolong pun, Jibril pun kena Allah Ta'ala perintah juga. Jibril pun Allah Ta'ala perintah dia hantar mai. Jibril pun makhluk Tuhan juga. Jadi aku nak minta apa kat makhluk Tuhan ni? Minta Tuhan terus. Allahu Akbar. Inilah pangkat yang tinggi dia ni. Pangkat pertama, ya Allah. No? Tengok tu. Tu dia kata sini tu. Yang kedua itu dia kata dalam yang kedua seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas, supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan. Dia baca Quran, niat dia aku nak minta berlindung daripada was-was syaitan duk kacau aku ni. Dan barang yang okey, habis selesai dah, janganlah habis selesai dia. Yang tiga-tiga ni termasuk dalam rangkaian ikhlas. Yang ketiga-tiga ni termasuk dalam dia panggil kawasan ikhlas lagi. Kalau kita kata aja radius 10 km saja boleh pergi kan. Tak. Okay. Dalam tu je. Jadi kalau kita duduk pangkat kita ketiga-tiga ni, kita masih hidup dalam kawasan ikhlas lagi. Jangan keluar daripada radius ni. Jangan keluar. Ni masih lagi ikhlas ni. Buat ibadat kerana nak jaga, baca. Kita baca Yasin ni. Baca Yasin sikit. Bagi kita jauh pada sihir. Masih ikhlas. Tak apa.
Masih ikhlas je. Mari kita buat baca-baca sikit ni tanam pokok ni. Masih ikhlas. Mari kita baca-baca sikit lah rumah ni bagi berkat sikit ni. Masih ikhlas lagi. Ikhlas lagi. Tapi pangkat yang ketiga ni dia. Tak apa. Tapi dia kalau keluar ni, tengok tu. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, terkeluar pada 3-3 ni kat ni. Maka tiada ada ia ikhlas. Tak ikhlas dah. Lepas tu tak ikhlas apa dia? Bahkan adalah ia riak. Habis. Tak ada apa. Sebab itulah kalau budak tu dia buat ibadat, buat semayang kerana nak pahala. Elok dah cantik umur 15 mau semayang dah. Cantik. Tak. Tu pasal apa ni? Takut nak mati, takut neraka. Cantik. Pasal apa buat ibadat ni? Pasal apa ni? Buat baca api. Ni kok lega sakit ni. Cantik. Tapi kalau dia buat, dia keluar pada 3 ni je ni, terus tak ada pahala, masuk neraka. Pasal apa? Sebab itu adalah riak. Bila dia buat ibadat bukan kerana tu. Kau dia buat ibadat kerana apa? Kerana nak bagi orang puji. Tak. Kalau dia tak ada, bukan kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana baca Quran tu nak jaga diri dia untuk selamat. Bukan baca Quran nak bagi tambah rezeki melimpah ruh. Itu tujuan apa? Nak bagi orang puji kata dia baik. Tak ada apa. Tak ada apa. Rugi. Pahala yang pertamanya penat baca. Mulut baca penat lah. Prau. Yang keduanya, api neraka siap-siap lah. Penat lah. 2 kali. 2 kali penat. Di dunia ni pahala apa tak ada. Lepas tu mati neraka pula. Lah riak. Riak ni dosa besar. Riak ni bukan dosa kecil, dosa besar. Tu. Jadi tak ada apa. Tu tengok tu. Bahkan adalah ia riak. Riak apa dia riak? Buat ibadat nak cari sesuatu. Buat semayang nak bagi orang puji. Kita menggunakan ibadat sebagai umpan untuk pancing harta dunia. Tu dia. Kita gunakan ibadat, buat ibadat sebagai batu loncatan. Kita nak sesuatu benda lain, tapi kita guna ibadat. Kita nak pangkat yang baru kosong dalam jabatan kita. Lepas tu kita nak guna apa ni? Nak guna kabel tak boleh. Nak guna rasuah ni, bos ni bagus, baik. Semayang tak tinggal bos ni. Dah ni kita 5 hari ni kita semayang bila buat dia nampak baik sikit. Tu nama dia. Dah ni 5 hari ni kita semayang, duha jangan tinggal. Sesaat bos tengok kita rajin, dia naik pangkat kita. Ini nama dia riak. Kita menggunakan ibadat, kita ambil ibadat, kita tok dia, kita pijak untuk kita dapat pangkat. Itulah riak. Rosak-rosak. Tak. Apa lagi? Buat ibadat, guna ibadat, pijak ibadat untuk apa? Untuk dapatkan pujian. Pangkat tak mau. Tapi nak pujian. Nak bagi orang puji ni seronok orang puji ni. Maka kita pun pergi semayang depan tu bagi lama sikit. Satgi aku semayang lama sikit. Dia lalu satgi, dia puji aku. Tak. Kita buat Allah, baca Quran panjang, baca sambil duduk baca Quran. Golek kepala apa semua ni apa semua. Tak. Tujuan dia, tapi ada tujuan lah. Kalau kita baca Quran, tapi golek siapa? Golek mengantuk. Tu tak apa kau tu kan riak je. Tak. Hak tu mabuk ketum. Tu ya. Tak. Duk baca la ilaha illallah, la ilaha. Hak tu mabuk ketum je. Hak tu kan riak. Tak. Lali. Ni tujuan dia buat lagu tu nak bagi orang puji. Tu. Baguslah hang tu. Dia daripada awal dia niat lah nak bagi orang puji. Maka dia ambil Quran tu seolah-olah dia tok Quran, dia pijak buat batu. Nampak tak nak? Tu yang Tuhan marah tu. Buat batu loncatan. Dia tu saya kata tadi, dia umpan dengan ibadat. Dia ambil ibadat buat umpan untuk dapat ikan. Tak boleh. Jangan sekali-kali kita nak dapat harta dunia ke, nak dapat kekayaan ke, nak pangkat ke, biarlah kita buat secara sihat, secara elok.
Kalau ada rezeki kita, Alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki pun tak apalah, orang lain naik dulu, nak buat rumah mana, tak ada rezeki aku. Ada rezeki aku, naiklah pangkat, tak ada masalah. Kan? Tu lagu tu. Jangan kita gunakan ibadat, kita pamerkan kerajinan kita semayang, pamerkan Quran kita, nak bagi orang tengok, bos tengok, naik pangkat kita. Ini adalah riak, dosa besar. Percayalah kalau kita buat lagu tu, pangkat yang kita dapat takkan berkat. Kita dapat pangkat tinggi manapun, hebat manapun, tidak ada keberkatan dalam kerja kita, tak ada. Tak. Jadi kita buat cara elok, nak dapat tender cara elok kan. Nak dapat tender projek, buat cara elok, buat cara betul. Jangan duk berpura-pura baik. Duk tunjuk orang bagi nampak kita ni orang baik, orang mau semayang, orang mau bagi orang tengok dia ni orang semayang ni. Dia ni boleh bagi kat dia ni. Tak boleh ke tu. Tu. Dulu tak nak pakai kipiah pun. Saya ajak nak ambil projek ni, boleh lebih dah dia. Dah. Tu. Pergi masuk projek pakai lebih dah. Dah. Orang tengok, nampak orang tengok, dia ni lebih-lebih ni boleh bagi yuk. Padahal lebih temberang dia weh. Kan? Tu. Jadi jangan kita. Jadi tak ada masalah apa. Kita tunjuk diri kita betul. Kita nak, kita perlu benda tu. Buat cara elok. Kalau dapat tender tu, Alhamdulillah rezeki aku. Tak. Gitu. Tu riak. Buat ibadat, kita menggunakan ibadat sebagai umpan untuk pancing kepujian. Buat kita menggunakan ibadat sebagai umpan nak pancing puji, kita guna ibadat sebagai umpan untuk pancing harta benda. Macam-macam apa saja. Tengok tu. Dan berkata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in. Ni Imam Ghazali, ni baru Hujjatul Islam. Hak tadi Syekhul Islam. Imam Ghazali kata dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu, nak ikhlas payah pula dia ni, kan senang. Ya Allah. Itulah kita ni, ya Allah tu kata lagi gali lagi dalam. Lagi banyak kau dah. Gali banyak kau, ayat ke keluar. Ayat keluar ke banyak. Tak. Macam mana kita kat ni, ya Allah, susahlah. Sebab itulah jalan para wali ni bukan jalan mudah. Tak. Jalan payah. Payah pun mengaji kat kita kat ni. Tu supaya kita ni duk biak-pilah, mati dalam keadaan kita mengaji itulah. Tu Allah Taala bagi payah pasal apa? Nak bagi kita tak cemuh mengaji ni. Minal mahdi ilal lahdi. Nabi habaq dah mengaji ni daripada buayang sampai lahat. Kalau kita mengaji senang, habis mengaji habis ilmu, nak ngaji bagi. Tu. Dan Nabi kata dah sampai ke liang lahat. Jadi sebab tu ilmu ni banyak. Kita mengaji kat saya mati pun tak habis. Dan Nabi habaq siap dah sampai ke liang lahat hang mengaji pun takkan habis. Tak habis. Tu kita duk ngaji, biar api saya mati. Tengok tu dia tu. Bukan senang. Ikhlas tu dia ada syarat dia pula. Apa dia syarat dia tu? Yang pertamanya kena ada hakikat. Saya boleh hurai bawah tu. Hakikat. Nak kena ada hakikat. Nak kena ada diri ikhlas tu. Hakikat ni kita kata diri ataupun benda. Nak kena ada benda. Dalam ikhlas tu dia kena ada benda. Ada kena diri dia tu. Tu yang kata itu. Kan kita yang kita mengaji tu dia kata al-ikhlasu sirrun min sirri. Kan? Ikhlas ni satu rahsia daripada rahsia aku. Jadi maknanya hakikat ikhlas tu kita tak tahu. Sebab ikhlas ni dia ada hakikat dia. Ada diri dia. Diri ikhlas tu. Tapi tak tahu lagu mana. Tu. Tak tahu. Tapi ada dalam jiwa kita. Tak. Cuma kita nak hafal tak tahu. Nak cerita tak tahu ikhlas ni. Cuma kita buat contoh-contoh lagu tu je. Suci hati. Bersih hati. Tapi nak habak kata, macam mana bersih hati tu je? Macam mana yang kata kesucian hati tu? Macam mana? Tak tahu. Ini rahsia Allah. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu apa makna kesucian hati itu. Tu Tuhan kata, istauda'tahu tu qalba man ahbabtuhu. Aku campak, aku lempak ikhlas tu dalam hati-hati hamba aku yang aku cinta. Tak tahulah kita ni masuk hamba yang dicintai ataupun tak ni. Tak tahulah kita ni hamba-hamba yang Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala rindu ke tak ke no?
Tak tahulah kalau Tuhan tak cinta, tak dapatlah kita ni. Tu tengok tu. Yang keduanya, dan asal. Sakit dia hebat kau tu. Asal pada asal ni padu dia. Yang ketiganya, dan kesempurnaan. Baru dapat 3 ni, dia kata, maka ini, ikhlas tu. 3 rukun. Ini nama dia 3 rukun nak ikhlas kau ni. Rukun ikhlas ada 3 ni. Apa dia? Dan bermula asalnya. Asal dia pada saya? Niat. Ni kau tak dapat tidak ni. Asal dia, perdu yang pertama sekali kita nak ikhlas, mesti kena niat bagi betul-betul niat tu. Allahu Akbar. Kadang-kadang setan dia pandai. Dia melencong sikitnya kau ni. Tu, duk buat kadang-kadang niat ikhlas jaga pedawai, nak buat kenduri ni, niat nak bagi makan orang, niat nak jamu orang, niat nak bagi war-warkan orang tahu kita anak kita kahwin. Dia main sat lintas tu. Buat hang sat orang puji hang kan. Tu buat ni sat orang kata tak buah ni orang kata apa pula. Dia main kok tu sat dia tu. Dia main sat dia. Tu. Tak kerana orang tu nak kena jaga juga orang tu. Tak. Nak kena jaga orang juga. Tak. Buat ni satgi tak buat ni tak elok ni, buat ni satgi orang nampak elok sikit. Ada juga tu hati tu, kan? Ada juga hati tu. Nak bagi kat mana pun nak bagi orang puji juga. Nak bagi orang nak seronok tu nak ada juga, kan? Allahu Akbar. Ni kita peringat untuk diri kita lah kau ni. Tak, kita peringat masing-masing kita ni kita. Pasal kita ni tasawuf ni untuk kita, bukan untuk orang. Tu peringat untuk kita ni, persediaan rapi untuk kita. Tak. Ada jugalah hati tu dak. Satgi orang kata apa pula. Tak. Tak syok lagu ni, satgi tak syok lagi. Orang mai pun tak syok lagi. Tak syok apanya, orang nak makan je mai pun. Tak. Tu. Tengok tu. Yang pertamanya niat kena jaga betul-betul niat kita tu. Artinya menghendaki. Maksud niat tu tujuan kita buat nuri tu, tujuan kita jamu orang tu, menghendaki akan wajah Allah Ta'ala. Maksud wajah Allah Ta'ala ni kerana zat Allah. Maksud zat Allah Ta'ala ni kerana Allah lah. Kita buat tu tak ada tujuan lain kerana Allah. Aku nak buat kenuri ni pasal sunat kita buat kenuri wawarkan, untuk malam tu urus buat. Tak ada tujuan lain. Nak bagi orang makan saja hak tu ya. Tak. Kerana tu pada niat tu ikhlas. Sebab tu kita kena ada asal. Sebab dalam niat tu dia kena ada ikhlas. Yang pertama. Rukun yang pertama, ikhlas. Rukun pertama, niat. Yang kedua, dan bermula hakikat. Kedua pula. Apa dah hakikat tu? Menafikan campuran daripada niat. Tu kat tu. Hakikat apa dah? Tak boleh ada kok sebarang campuran apa. Jangan bagi ada dalam niat kita tu duk pi campur hak nu, campur nak bagi orang tak kata sama, nak bagi tak boleh tu. Kita buat bagi kena dengan Tuhan saja. Tu, orang suka tak suka, hak tu hak lain dah. Tu. Dan kita buat tu semata-mata kerana Allah lah. Jangan campur apa, semayang ke, sedekah ke, apa-apa saja. Tu. Jangan bagi campur apa langsung. Dan bermula kesempurnaannya. Kesempurnaan pula pada kak? Benar. Allah hak ni payah lagi lah kok. Dia kena benar pula. Kena jujur pula dah. Syarat nak ikhlas yang pertama payah dah, kena niat payah dah. Lepas tu yang kedua, jangan bagi ada campur. Tak mau campur. Tulus hati kosong. Yang ketiganya, dia kena jujur pula kau ni. Apa dia? Tulus hati sungguh-sungguh. Tu orang duk kata, tulus ikhlas. Hak ni yang payah ni, jujur ni. Sid yang kita duk habang ulang kali ya kita kata aja. Sidik. Atau bahasa Arab dia kata sid, sod, dal. Sid ni pada dia ni, sid ni jujur. Hati dia setulus-tulus. Allahu Akbar, payahlah. Hati dengan Tuhan ni kena tulus sungguh. Baru kita nak dapat makam ikhlas.
Kalaulah kita tak ada ketulusan dalam hati kita, ibadah kita tak ada ketulusan, maka takkan dapat ikhlas. Sebab rukun ikhlas kena ada 3. Allahu Akbar. Maknanya ya, kita ni jauh lagi perjalanan kita dengan Allah. Perjalanan kita nak pergi dia ni jauh lagi daripada langit dan bumi ni. Kita tengok langit jauhnya nak gapai bintang dia. Sejauh-jauh langit nak menggapai bintang tu dia ni, jauh lagi kita dengan Allah dia. Allahu Akbar. Nah, lepas tu dia akan bincang ya bab dia ni bab sidik. Nah. Dia ada 6 pula dia ni. Allahu Akbar kau. Oh. Kena dapat dia ni ke semua 6 ni kau. Baru dapat pangkat sidik. Bila kita dapat sidik tu, baru kita layak mendapat ikhlas. Jauh lagi lah dia. Tu. Jauh lagi lah. Sebab syarat nak ikhlas kau, dia kena ada sidik. Sid. Baru dapat ikhlas. Lepas tu, ikhlas pula, dia ada 6. Sid tu, syarat sid ni, dia kena berhimpun ke 6 ni. Bila kita berhimpun dalam hati kita 6 ni, baru kita dikira sebagai orang yang tulus hati dengan Allah. Bila kita dapat ketulusan hati dengan Tuhan ni, barulah kita layak untuk dapat makam ikhlas ni dia ni. Payah dia, payah. Allahu Akbarnya. Inilah kata tasuh dia ni, semakin mengaji dia ni semakin dalam, semakin dalam. Kan senang. Kan senang. Rasa kita nak berhenti tu kot je. Boleh je. 10-20 lah. Boleh tak? Pasal bab tu bab lain lah je lah. Dan bahawa bab ni dah dia nak hurai tu apa sidik tu apa dia lah. Dia nak hurai benar tu. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat pula dia. Benar tu 6 pangkat kau Kalau tak ada 6 ni dia, maka jatuhlah pangkat sid kita. Bila jatuh pangkat sid, maka kita takkan dapat ikhlas. No? Boleh aja? InsyaAllah kot. Kena bagi dan agak tu. InsyaAllah. Kena cuba insyaAllah. Tu hanya Allah Ta'ala, insyaAllah dia. Dia kadang-kadang dia ni, kita duduk mengaji, rasa macam tak ada dia kan. Tiba-tiba dekat nak mati dia, Allah Ta'ala naik makam kita. Ketika nak mati tu dia tu, Allah Ta'ala angkat martabat kita ketika tu jadi sid. Allahu Akbar dia. Hak ni rahsia Tuhan dia ni. Tu. Dengan pengorbanan kita duk ulang mengaji, dengan pengorbanan kita duk buat kuliah, dengan pengorbanan kita puasa sembahyang malam dia. Maka ketika nak mati tu, Allah Ta'ala tengok banyaknya korban untuk aku. Tuhan bagi ketika nak mati dia. Jadi tu kadang-kadang dia ni, kita tak boleh duga dia ni. Kadang-kadang tengok orang biasa-biasa saja dia. Macam mana boleh mati depan Kaabah dia? Boleh mati tanam di Baqi' dia? Boleh mati rebah dalam Masjidil Haram? Ini rahsia Allah dia. Kita tak duga manusia dia nah. Tu cuma kita kerja kita dia buat ni. Buat. Cari, gali kan. Jangan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pula di lain masa. Kalau kata PKP buka, kita sambung di masjid dia noh. Kalau sambung pun kita buat di sinilah noh. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa sallim wa ta'ala ala salatina asmi sayyidina rasulillah. Allahumma inna nastaudi'uka ala imanana wa anfusana wa amalana wa ahlana wa kulli syai'in ta'atana. Allahumma ij'alna iyahum fi kanafika wa amanika wa ajrika wa ansika min kulli syai'in marid wa jabarin anni wa zikri syar'i innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamina bil afiyati wa salamah wa haqqina bil istiqamah wa a'izna min mujibati nadama fi halim wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.